Baiklah, Assalamualaikum dan selamat tengah hari murid-murid tahun 1 Sekolah Tingkatan 1. Jadi hari ini, pada tengah hari ini kita berjumpa lagi untuk kelas pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi untuk minggu ini cikgu akan fokuskan kepada pendidikan kesihatan. Jadi kalau kamu boleh nampak dekat skrin kamu, jadi tajuk untuk hari ini adalah mengenai ubat. Tajuk dia adalah ketahui ubat. Jadi kalau kamu lihat gambar kat sini yang cikgu telah sediakan, yang telah cikgu sediakan ni, ini biasanya dekat farmasi. Kamu mungkin selalu pergi dekat farmasi. Dekat farmasi tu ada macam-macam ubat. Okey, ini di antara jenis-jenis ubatan yang perlu kamu ketahui. Di antaranya dia ada ubat jenis kapsul. Seterusnya ada ubat jenis cecair. Kemudian ada ubat jenis krim. Dan seterusnya ada ubat jenis tablet ataupun pil. Jadi kalau kamu lihat di sini ada beberapa gambar yang cikgu bagi contoh. Ubat-ubat ni kadang-kadang kita tahu kan, ubat ni biasanya kita guna untuk apa? Ubat ni kalau kita sakit, kita sakit saja boleh guna. Kalau sihat, saja-saja nak makan, jangan saja-saja ataupun cuba-cuba nak try untuk makan ubatan ni. Sebab awak tengok dekat gambar ni, ubat-ubat ni ada yang menarik, ada yang berwarna-warni. Sebab apa? Sebab ada doktor-doktor ataupun ahli farmasi ni memang buat ubat tu menarik. Sebab dia tahu ramai kebanyakan budak ni, budak-budak lah, dia tak suka makan ubat, tak suka makan ubat. Jadi sebab tu ubat ni kelihatan menarik, supaya ubat budak tu, supaya budak yang sakit, bukan budak yang sihat ataupun saja-saja nak makan. Budak yang sakit tu dia rasa berminat, dia nak makan ubat budak yang sakit lah. Okey, seterusnya kat sini cikgu bagi contoh. Kalau kamu lihat dekat sini, ini ubat jenis kapsul. Ini contoh dia kapsul. Biasa kapsul ni dia ada macam dua warna. Ada dua warna. Ini jenis kapsul. Seterusnya, ini ubat jenis cecair. Untuk peringkat umur kamu biasanya daripada umur 2 tahun, 3 tahun lah. Baby mungkin tak biasa, mungkin kurang lah. Mungkin tak digalakkan kalau baby ni makan ubat. Biasanya budak yang berumur daripada 2 tahun dan ke atas, sampai umur kamu 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Kebiasaannya kalau pergi klinik, kalau tak sihat, kalau tak sihat pergi klinik ataupun pergi farmasi nak beli ubat, biasanya dia akan bagi ubat jenis cecair ni untuk budak-budak lah. Cecair ni sebab apa? Sebab cecair ni kebiasaannya dia ada rasa, dia ada biasanya oren, ada strawberry kan, supaya budak tu dia suka nak makan ubat. Okey, ini jenis cecair. Cikgu rasa awak biasa makan, awak biasa minum ubat jenis cecair ni. Biasanya kalau cecair ni ubat batuk dengan demam lah, sesama. Seterusnya ada juga ubat jenis krim. Krim ni macam ni. Contohnya yang kena picit, letak dekat tangan, sapu. Biasanya krim ni untuk kegunaan luar saja. Dia sapu dekat bahagian, contohnya ada luka ke, ada kena, biasanya gatal lah. Ubat krim ni biasanya gatal. Kalau ada ruang ke gatal-gatal, kita akan guna ubat krim ni. Krim ni untuk kegunaan luar, untuk kegunaan luar. Jangan pula ada yang pergi makan ataupun telan. Lagi satu, jangan pula tengok, jangan tertukar dengan ubat gigi. Ini bahaya. Sebab
Yang ni ubat krim ni dia tak boleh masuk dalam badan, tak boleh masuk dalam mulut, tak boleh makan. Ini untuk kebiasaannya untuk kegunaan luar, untuk sapu dekat bahagian luar, kat kulit-kulit. Seterusnya, seterusnya ada ubat jenis tablet, tablet ataupun pil. Ini kat sini. Ini cikgu bagi dua contoh yang biasa awak lihat, kita jumpa dekat rumah. Biasanya memang ada kat rumah macam ni. Ni sebelah sini Upamol dan sebelah sini Panadol. Panadol. Biasanya Upamol ni biasanya untuk demam, untuk sakit kepala lah. Panadol pun sama dia punya kegunaannya. Tapi kebiasaannya kedua-dua ubat ni, tablet dan pil ni biasanya banyak untuk orang dewasa, untuk budak-budak, untuk kanak-kanak. Cikgu rasa tak banyak untuk budak-budak. Jadi untuk dewasa, ini biasa tablet ataupun pil ni biasa jumpa kat rumah. Jadi yang ni kena jaga-jaga. Ini ubat untuk orang dewasa. Jangan pula awak nak cuba saja-saja mak ayah tak ada kat rumah, mak ayah pergi kerja, awak jumpa dekat rumah tu yang ayah awak punya, awak pergi telan. Jangan cuba sebab ubat-ubat ni dia ada dia punya kandungan dia. Dia memang sesuai untuk orang dewasa saja. Untuk kanak-kanak, awak kena tanya ibu dengan ayah. Kadang-kadang mungkin boleh guna untuk kanak, tapi kalau orang dewasa ni dia makan satu biji. Kalau kanak-kanak ataupun budak-budak ni mungkin potong, mungkin separuh ataupun setengah ataupun sikit saja. Tapi kebiasaannya untuk kanak-kanak ni dia dah ada ubat lain. Biasanya kanak-kanak ni dia makan ataupun minum ubat jenis cair. Okey. Seterusnya sabar ya. Okey, baiklah, seterusnya kalau kamu lihat kat sini, ini daripada buku teks awak tajuk dia ketahui ubat. Jadi kita baca dulu apa yang dia nak ceritakan melalui gambar ni dalam buku teks ni. Ketahui ubat. Hisham pergi ke farmasi untuk membeli ubat. Yang baju warna merah ni nama dia Hisham. Jadi farmasi ni adalah kedai yang jual ubat. Kalau dekat Melaka ni mungkin ada juga panggil ataupun orang sebut sensei kedai Cina kedai Cina yang jual ubat tradisional kat situ pun mungkin ada jugalah ubat-ubat Okey, jadi yang pertama dia kata, adik sakit apa? Okey, Hisham ni jawab, saya demam saya demam sesama, saya hendak membeli ubat. Ini ditunjukkan apa tu, ada dekat gambar dekat tangan dia, mungkin handset ataupun mungkin kertas kita tengok ni. Okey, kotak mungkin ya. Ini kotak lah hijau, tengok gambar nombor 2 ni. Yang warna hijau ni mungkin kotak ubat ini ubat batuk yang orang yang jual dekat farmasi tu. Hisham pula cakap, alamak, saya tersalah ambil ubat. Dia bawa kotak yang salah. Ni ubat batuk. Dia sesama dengan demam. Okey. Jadi orang yang jual kat farmasi tu pun cakap, okey, ini ubat demam sesama. Ambil 3 kali sehari selepas makan. Jadi kat sini dia nak ceritakan dekat kita, kalau nak beli ubat apa-apa kena sama ada bawa mak ayah ataupun macam Hisham ni dia tanya orang yang jual dekat farmasi tu. Jadi sebelum kita nak dapat ubat apa-apa, sebelum kita nak beli ubat apa-apa, kita kena cerita dulu apa yang kita sakit sakit perut ke, sakit demam ke, batuk ke, sakit tekak ke, luka ke, supaya apa? Supaya kita tak salah, tak silap beli contohnya apa? Demam pergi beli ubat batuk contoh macam ni. Contohnya juga luka. Luka ni kat luar, kita nak sapu ubat je dekat luka tu, tapi kamu pergi beli ubat sakit perut contohnya ubat cerit-berit Jadi setiap ubat tu dia ada fungsi dia. Ubat luka untuk
untuk luka. Jadi ubat demam untuk sakit demam ubat sakit perut pun untuk sakit perut. Dia tak boleh macam contohnya awak demam, awak pergi makan ubat sakit perut takkan baik demam tu. So contohnya lagi awak sakit kepala tapi awak pergi ambil ubat luka, awak ambil ubat luka tu awak sapu dekat kepala jadi dia bukan ubat dia lah jadi sakit kepala tu takkan baik. Lainlah kalau macam minyak angin ke apa mungkin boleh kurang lah sakit kepala tu. Jadi kat sini lagi ahli farmasi cakap ini ubat demam sesama, ambil 3 kali sehari selepas makan Jadi setiap ubat tu dia ada keterangan dia dia tak boleh suka-suka. Contohnya ubat ni sedap lah, aku nak makan 5 kali sehari lah. Kejap-kejap makan tak boleh dia ada dia punya keterangan dia cakap apa, pastikan kamu mengambil ubat yang betul dan mengikut preskripsi doktor, maksudnya arahan daripada doktor. Contohnya kat sini dia kata 3 kali sehari sahaja selepas makan. Selepas makan baru boleh makan ubat tu 3 kali sehari. Jangan pula ambil 5 kali sehari ataupun 6 kali sehari Okey, seterusnya Azizah demam sesama. Abang memberi adik ubatnya Abang memberi adik ubatnya. Maksudnya ubatnya ubat abangnya Adik Azizah ni adik Azizah ni adik. Lepas tu abang ni dia beri Azizah ni ubat abang bukan ubat adik. Okey, contoh lagi tengok. Yang pertama tengok gambar ni dia mungkin bersin-bersin ataupun batuk-batuk. Lepas tu ni abang baju merah ni. Ini ubat sesama saya yang dulu yang dia beli dekat farmasi tu. Yang ketiga abang ni dia bagi dekat Azizah ni ubat ni. Okey, yang kelima tengok gambar 5 baru dia tengok ubat ni rupanya apa dia dah expired, dah luput expired ni contohnya yang cara paling senang expired ni kalau kamu tahu macam mana jenis. Okey, kalau nak tahu maaf anak cikgu mengganggu. Okey, kalau nak tahu macam mana expired, contoh paling senang adalah roti roti kalau dia dah expired, apa akan jadi pada roti tu roti tu dia akan berkulat, keluar warna hijau dan tak boleh nak makan. Kalau makan boleh menyebabkan keracunan. Jadi sama juga macam ubat setiap ubat ni dia ada tarikh tamat tarikh luput dia jadi kalau ubat lama-lama yang ada beli tu kadang-kadang kan pergi klinik dapat ubat demam sesama, lepas tu awak makan ubat tu, lepas tu ubat tu dah baik kan, lepas tu ubat tu awak pun simpan dalam peti, lepas tu lama tu awak demam balik lepas tu ubat tu dah ada. Kadang-kadang kita nak berjimat kan, mak ayah kita kan, mak ayah awak nak berjimat minta kita makan lagi ubat yang dah dapat dulu yang sebelum ni, yang ubat-ubat yang pergi klinik sebelum ni lah. Jadi mungkin tak ada masalah sebab mungkin ubat tu ubat demam sesama sama sebab dulu masa pergi klinik pun sakit demam sesama. Jadi sekarang pun awak demam sesama, mungkin boleh makan ubat tu. Tapi sebelum makan tu pastikan tengok dulu tarikh tamat dia, tarikh luput dia. Jangan makan ubat yang dah expired. Kalau tak jadi macam tengok dekat Azizah ni dia muntah, muntah, kasihan dekat dia dan lagi satu kadang-kadang kena tengok dulu kalau sepatutnya sepatutnya kita tak boleh makan ubat orang lain contohnya awak nak makan ubat mak ayah awak sepatutnya tak boleh lah tapi kalau dalam pengetahuan mak ayah awak macam cikgu cakap tadi, kadang-kadang ada yang boleh makan contohnya macam ubat tu mungkin mak ayah awak boleh makan 1 sudu untuk kanak-kanak ni mungkin separuh ataupun setengah sudu, jadi separuh je tak boleh makan banyak macam orang dewasa 1 sudu mungkin orang dewasa, kalau budak-budak mungkin setengah sudu. Tapi kalau apa-apa pun ini sekarang ni pun
awak kan kat rumah tu kena hati-hati. Kadang-kadang cikgu tahu mak ayah kita pergi kerja, awak duduk kat rumah mungkin dengan mak ayah mungkin dengan abang atau kakak awak, ada adik awak yang kecil lagi. Jadi kena hati-hati, jangan suka-suka nak bagi ubat. Pastikan tanya orang dewasa dahulu. Sebab ubat ni jangan main-main. Boleh mendatangkan keracunan. Kalau salah ubat boleh menyebabkan kematian lah. Okey, seterusnya ubat. Ubat perlu disimpan di tempat yang betul dan selamat. Ini kena simpan dekat yang selamat, tempat yang selamat. Tengok yang pertama. Yang pertama, mak ayah awak dah simpan dalam kotak peti kecemasan. Nampak ada lambang macam bulan sabit ni. Biasa kalau ni nak senang jumpa, nak kemas, simpan dalam kotak kecemasan ni. Okey, ini contoh. Contoh. Mungkin mak ayah awak mungkin ada tempat yang selamat lah yang diorang simpan. Jadi kat sini contoh ini mungkin berlaku mungkin macam cikgu cakap tadi, mak ayah pergi kerja, awak, adik awak duduk dengan abang, duduk dengan kakak. Mungkin abang dengan kakak awak tengok TV ataupun buat kerja sekolah, mungkin tengah main telefon. Awak nampak ni adik awak ni tengah main ubat. Apa yang awak akan buat? Apa yang awak buat? Biar je ataupun awak pergi main sekali dengan dia? Jadi awak ni darjah 1. Cikgu rasa awak dah tahu bahaya. Cikgu pun dah cerita tadi bahaya mengenai ubat ni. Jadi awak sebagai abang ataupun sebagai adik, awak tahu tentang bahaya ubat ni, perlu nasihat dekat adik awak ni. Jangan main ubat. Macam cikgu tunjukkan tadi, ubat ni ada macam-macam jenis dan berwarna-warni, nampak menarik, nampak cantik kan. Kadang-kadang adik awak ni umur 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun, mungkin tak tahu bezakan antara ubat dengan gula-gula. Jadi awak sebagai abang dan cikgu dah cerita ni, perlu nasihat, perlu marah dekat adik awak. Jangan main-main dengan ubat. Ubat tak boleh nak buat main. Okey. Seterusnya yang kedua, nampak ni dia simpan dekat tempat tinggi supaya kanak-kanak, budak-budak, adik-adik awak tak boleh sampai. Kena simpan tempat tinggi. Okey, yang ketiga ada ubat-ubatan tu boleh perlu disimpan dalam peti ais. Dia tak boleh letak dekat luar. Sebab apa? Kalau dekat luar nanti kena panas, nanti ubat tu tak akan tahan lama, ubat tu akan rosak. Jadi untuk nanti kalau awak sakit, kalau ubat tu dah rosak, tak boleh nak makan lagi. Jadi nak simpan dalam peti pun perlu simpan dengan elok. Simpan dengan elok tu maksud cikgu, jangan bagi adik-adik umur 3-4 tahun mudah jumpa. Dan lagi satu, jangan pula simpan sebelah, contohnya dengan dekat air kotak ke, dekat air susu ke, sebelah air tin ke. Nanti mungkin adik-adik kita terambil. Okey, seterusnya lagi macam yang gambar 4 ni, dia dah gantung tinggi, letak dekat dinding, tapi ada matahari ni, kena panas. Ini pun tak elok. Kalau simpan ubat dekat macam ni, dah gantung tapi kena panas pun tak elok, tak baik tempat simpanan ni. Sebab kalau ubat ni kalau dia kena panas, dia tak akan tahan lama, dia mudah boleh rosak. Jadi cikgu rasa itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Yang paling penting, cikgu nak awak ingat ubat-ubat tu tak boleh nak buat main. Ubat tu kegunaan dia untuk mengubati kita. Kalau kita sakit saja, kita boleh makan. Kalau sihat saja nak makan, mentang-mentang tu kadang-kadang ubat tu kan, ubat cecair yang biasa awak dapat kan. Oren ke, strawberry ke, anggur ke, sedap. Tahu kan sedap, manis-manis. Kejap-kejap nak makan, kejap-kejap makan. Dah sihat pun nak makan juga. Jadi tak boleh. Ubat ni hanya untuk orang sakit. Okey. Jadi itu saja daripada cikgu untuk minggu ni.
Dan jangan lupa ada sedikit kuis yang cikgu dah kongsikan bersama tu dalam WhatsApp tu. Cikgu nak awak jawab. Jadi sampai kita berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.